kita pada malam ini dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya yang dihormati Tuan Haji Azmi, pengurusi Surau Al-Mahabbah Desa Indah, Barisan Jawatan Kuasa Surau Al-Mahabbah Desa Indah, para pegawai, Imam Bilal, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi berkumpul di Surau Al-Mahabbah Desa Indah, yang boleh saya katakan antara surau aktif lah di kawasan Karya Putra Nilai kita ni. Alhamdulillah, syukur, tahniah kepada pihak Jawatan Kuasa Surau Al-Mahabbah dan tuan-tuan yang memeriahkan program-program Surau Al-Mahabbah di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya kira pemain simpanan je lah kan, sebab tadi waktu pengurusan jenazah Cik Irwan ada jumpa saya untuk mengisi kekosongan malam ni, dan insyaAllah pada malam ini kita akan bedah buku, iaitu buku yang paling baru saya tulis, iaitu 60 nota solat berjemaah, yang mana buku ini istimewanya tuan-tuan, saya habiskan penulisannya ketika saya kuarantin tempoh hari. Baru-baru ni saya kuarantin sebab ada kontak dengan Datuk Menteri. Jadi 7 hari bulan seingat saya, 7 hari bulan 11 saya semula kuarantin, habis 20 hari bulan, 19 atau 20 hari bulan. Jadi sebenarnya buku ini, tuan-tuan bagi yang nak telaah sedikit buku ni, saya ada bawa sedikit di Encik Yusri tersebut. Harga buku ni RM32. Tuan-tuan boleh dapatkan lah kalau sesiapa yang mahukan. Sebenarnya buku ni saya dah tulis setahun lepas lagi. 8 bab saya tulis tahun lepas, tapi oleh kerana kesibukan mengurus masjid, tertangguh, hatta sebelum PKP pun tangguh, masa PKP pun tangguh. Tapi alhamdulillah, setiap ujian tu ada hikmah dia. Waktu kuarantin dapat habiskan baki bab 60, kira 8 bab, kira baki dalam 40 lebih lah kan, 40 lebih bab saya habiskan dalam tempoh 40 hari tersebut. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sebelum kita mulakan sedikit, kita insyaAllah malam ni kita akan tengok beberapa bab daripada 60 solat berjemaah ni, 60 nota solat berjemaah ni, beberapa perkongsian yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan untuk kita ambil pedoman bersama pada malam ni insyaAllah. Tapi sebelum kita mulakan, seperti biasa, kalau kuliah saya, kita mulakan dululah dengan sedikit zikir. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah berikan dan mudahkan kita menerima apa yang dikongsikan pada malam ini insyaAllah. Sama-sama tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada nota yang pertama, iaitu berkaitan dengan ganjaran solat berjemaah. Bagi yang dah di kitab, boleh buka muka surat ke-6. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat berjemaah itu melebihi fadilat solat bersendirian dengan 27 darjat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada nota yang pertama saya bawakan satu hadis yang sangat popular dalam kalangan kita lah, berkaitan dengan solat berjemaah, iaitu solat berjemaah melebihi fadilatnya 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Kalau kita fikir balik tuan-tuan, dalam bab ni saya ada kongsikan, kalau kita fikir balik, siapa kita, siapa itu Allah? Kita tahu Allah tu Tuhan kita dan kita adalah hamba. Katalah kita sebagai seorang majikan, kita ada pekerja-pekerja kita yang kita bayar gaji. Adakah kalau kita nak minta tolong dia, contoh kita nak minta dia bersihkan ofis, kata, "Man, tolong bersihkan ofis." Biasa kita sebut macam tu lah. Jarang kita kata pada staf kita, "Man, tolong bersihkan ofis. Kalau kau bersihkan pagi ni, aku bagi kau RM20." Jarang majikan buat begitu. Tapi bayangkan tuan-tuan, kita sebagai seorang majikan, kita bagi tahu kepada staf-staf kita, sesiapa yang bersihkan ofis setiap pagi, setiap seorang akan dapat RM50. Jadi beramai-ramailah orang nak pergi, nak buat bersihkan ofis tersebut. Tapi kita sebagai majikan, kita tengok ada antara staf kita ni yang acah tak acah, ataupun yang acuh tak acuh. Dia tak nak membersihkan ofis tersebut. Kalau ikut logiknya, sudahlah kita ni majikan, boleh je kalau kita nak kata pada dia, semua sekali setiap pagi wajib bersihkan ofis. Boleh kita nak kata gitu. Tapi kita kata pada hari tersebut, setiap seorang siapa yang bersihkan ofis pagi ni akan saya bagi RM50. Bila mana kita tengok ada orang, ada staf kita yang tidak mahu merebut ganjaran tersebut, apa perasaan kita? Kita mesti akan rasa macam action dia ni kan, kita nak bagi duit ni, kita nak bagi token ni sebab bersih. Kalau ikut kita punya taraf bos, kita boleh suruh je. Tapi bila kita tengok staff kita yang acuh tak acuh nak buat benda ni, kita akan kata action betul dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa gambaran tersebut adalah bagaimana keadaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita,
boleh sahaja Allah menyuruh kita tanpa memberikan ganjaran. Tapi dalam banyak-banyak amal ibadah, setiap amal ibadah, antaranya solat berjemaah ini, Allah sebut kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begini. Kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begini. Bila mana kita sebagai hamba-Nya tidak berkejar untuk mendapatkan kelebihan tersebut, seolah-olah kita ini seorang yang sombong dengan Allah. Sebab itu malam ni perkongsian ataupun dapatan pertama daripada kitab 60 nota solat berjemaah ni adalah seboleh-bolehnya bagi kita seorang lelaki Muslim untuk hadir memenuhkan rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dah rajin datang ke rumah-rumah Allah. Tapi boleh jadi ada ketikanya kadang-kadang kita futur, ada ketikanya kadang-kadang kita malas nak ke masjid, malas nak ke surau. Bila mana ada momen tersebut, kita kena ingat balik Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan berikan ganjaran kepada kita. Kalau kita tak nak kejar ganjaran tersebut, tersangatlah rugi bagi kita, seolah-olah kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama, jangan kita berpuas hati dengan kita yang rajin datang ke rumah-rumah Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu di luar sana masih ramai lagi daripada masyarakat yang tidak datang ke rumah-rumah Allah. Berapa ramai lagi yang masih leka. Hatta dalam waktu Covid ni pun berapa ramai lagi masih leka. Sebab itu tanggungjawab kita. Ini bukan tanggungjawab ustaz-ustaz saja, bukan tanggungjawab ulama, tapi setiap daripada tuan-tuan ada tanggungjawab nak pastikan anak kita, nak pastikan menantu kita, nak pastikan jiran kita untuk datang juga di surau Al-Mahabbah disindah. Inilah yang penting. Bukan sekadar kita nak datang ke masjid surau sekadar diri kita. Bila mana kita dah datang rajin, kita kena ajak juga rakan-rakan kita daripada yang berada di jiran dan sebagainya. Jadi ini antara pedoman yang kita boleh dapat daripada nota pertama ganjaran solat berjemaah. Tapi mungkin tuan-tuan pernah terdengar ada satu hadis lain yang menyebutkan ganjaran solat berjemaah ni 25 darjat, tapi yang kita sebutkan tadi 27 darjat. Jadi ada, mungkin kita pelik kenapa yang ni 27 darjat Nabi sebut, tapi yang ni 25 darjat. Jadi dalam buku yang saya susun ni ada disebutkan, antaranya yang saya petik daripada kitab Fadilat Amal adalah disebutkan perbezaan itu berlaku pertamanya adalah kerana keadaan seorang menunaikan solat itu. Setengah mereka mendapat 25 kali ganda dan setengah mereka yang lain mendapat 27 kali ganda kerana keikhlasannya. Pertama, kenapa ada 25 dan 27? Pertama, menurut pandangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, penyusun kitab Fadilat Amal, mengatakan bahawa sebab pertama, tengok keikhlasan. Kalau dia datang tu ikhlas sungguh-sungguh, insya-Allah dia dapat 27. Kalau dia datang kurang ikhlas, dia akan dapat 25. Sebab yang kedua, setengah ulama pula berpendapat hal ini adalah disebabkan perbezaan keadaan solat. Solat siri, yakni solat-solat yang tidak dinyaringkan bacaan, iaitu zuhur dan asar, mendapat 25 kali ganda, dan solat jahri, yakni solat-solat yang dinyaringkan bacaan, iaitu maghrib, isyak dan subuh, mendapat 27 kali ganda. Ini adalah pandangan setengah ulama yang lain, pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga pula adalah setengah yang lain pula berpendapat bahawa 27 kali ganda adalah bagi solat isyak dan subuh kerana sukar untuk menunaikan solat-solat tersebut, dan 25 kali ganda untuk solat-solat yang lain, iaitu solat zuhur, maghrib dan juga asar. Ini pandangan yang ketiga. Manakala pandangan yang keempat adalah setengah ulama pula menulis bahawa umat ini berterusan memperoleh ganjaran dan kurniaan yang begitu banyak daripada Allah. Oleh itu pada awalnya 25 darjat kemudian telah menjadi 27 darjat. Jadi ini ada 4 pandangan. Boleh jadi tuan-tuan kadang-kadang terlihat ataupun terdengar ada hadis kata 25, ada hadis kata 27. Jadi kenapa perbezaan ini berlaku? Ada 4 sebab. Pertama, setengah ulama kata sebab keikhlasan. Kedua, solat jahri ataupun solat yang kita nyaringkan suara dapat 27. Solat yang sirri, zuhur asar, dapat 25. Ketiga, solat yang sukar seperti subuh dan isyak
dapat 27, manakala solat-solat lain dapat 25, dan yang keempat adalah berdasarkan pemula dapatnya 25, tapi bila Allah berikan peluang kepada umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dan maka diberikan pula ganjaran 27 darjat. Jadi inilah antara perbincangan yang boleh saya sebutkan daripada nota pertama ganjaran solat berjemaah. Jadi kita tengok pula, kita langkau-langkau berapa minit yang kita ada ni, kita cuba tengok beberapa perkara penting lah daripada solat berjemaah. Kita tengok nota yang ke-20. Nota yang ke-20 berkaitan dengan turutan kelayakan imam. Kalau tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 71. Nota 20, turutan kelayakan imam. Daripada Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih berhak menjadi imam dalam sesuatu kaum ialah yang terpandai membaca kitabullah, ini Al-Quran. Kalau dalam membaca mereka sama, maka yang terpandai dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal ini mereka sama, maka yang terdahulu hijrah. Sekiranya dalam hal hijrah mereka juga sama, maka yang lebih dahulu Islam. Dan janganlah seorang itu menjadi imam bagi orang lain dalam lingkungan kekuasaannya, dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang kecuali dengan izinnya. Jadi ini hadis ni, nota yang ke-20 daripada kitab 60 nota solat berjemaah ini adalah membincangkan tentang turutan kelayakan bagi seorang imam. Katalah tuan-tuan datang di sebuah tempat, ataupun kita pergi musafir di sebuah tempat. Kalau di masjid surah yang ada imam lantikan ni lain ceritalah, tu belakang tabir. Cuma kalau katalah tuan-tuan bermusafir ataupun pergi ke mana-mana tempat, bila mana siapa yang paling layak untuk ke depan menjadi imam itu adalah orang yang paling pandai membaca kitabullah, orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran ini tidak semestinya dia mempunyai suara yang merdu. Hari ini ramai daripada kita mempunyai suara yang merdu, daripada anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat kita mempunyai suara yang merdu, tapi dia punya tajwid tonggang-langgang. Ada. Kita tengok di beberapa buah masjid surau, ada juga kadang-kadang imam yang begitu. Sebab itu bagi jawatan kuasa surau untuk akan datang ataupun jawatan kuasa masjid, sangat-sangat saya tekankan, bila mana nak buat pemilihan imam, nak buat pemilihan imam yang baru, bilal yang baru, antara syarat utamanya, kebiasaan kita tengok, syarat utama mempunyai kelunakan suara. Syarat kedua, hafiz 30 juzuk. Itu antara syarat-syarat yang biasa kita lihat di surau-surau ataupun di masjid-masjid. Tapi kalau kita tengok balik, kalau tuan-tuan ada kitab Sabil Muhtadin, tuan-tuan ada kitab I'anah Talibin, dalam ni, kitab ni saya ada ringkaskan antara susunan kelayakan imam bagi mazhab Syafi'i. Turutannya, walaupun tadi ada kita sebut dalam hadis tadi adalah orang yang paling pandai dalam kitabullah, dalam mazhab Syafi'i mentafsirkan orang yang paling pandai dalam kitabullah ni ada dua keadaan. Pertama, dia paling faqih dalam urusan solat berjemaah, dan kedua, dia paling pandai dalam membaca Al-Quran. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, di sini ada, kalau tuan-tuan boleh buka kitab Sabil Muhtadin, saya juga disebutkan dalam nota ke-20 ni, ada 13 turutan kelayakan bagi seorang imam. Kalau tuan-tuan ataupun Haji Azmi mungkin nak pilih imam baru, ataupun tuan-tuan mungkin nak pergi mana-mana kan, nak pergi musafir dengan kawan-kawan, tak tahu siapa nak jadi imam ni. Jadi yang pertama sekali, turutan pertama yang paling layak menjadi imam adalah orang yang lebih faqih dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab boleh jadi, katalah tuan-tuan, bila seseorang itu mengimamkan solat, mungkin dia seorang yang merdu dalam bacaan Al-Quran, tapi dia tak faqih dalam hal ihwal solat berjemaah. Cuba bayangkan, dia tengah sujud, dia terkentut, tak tahu nak buat apa kan? Ada satu kisah, kami di Masjid Putra Nilai, kita adakan kelas khas tahsin solat berjemaah ni. Kita bincangkan fiqh solat berjemaah dengan Ustaz Najib Tahar. Jadi Ustaz Najib ada sebutkan satu hari ini ada satu tempat
seorang imam ni dia terkentut ketika sujud. Terkentut ketika sujud, makmum tunggu lama. Sampaikan makmum belakang tu, dia punya lama tunggu tu, kenapa imam tak bangun-bangun. Makmum angkat kepala daripada sujud, tengok imam dah tak ada kat depan. Sebab apa? Sebab imam terkentut, jadi imam malu, balik terus, kan? Tinggalkan jemaah dalam keadaan sujud. Kalau imam yang faqih, dia tahu dah apa yang perlu dibuat, kan? Memang ada perbahasan. Ada setengah asatizah berpandangan dia boleh menguatkan suara Allahu Akbar untuk mengisyaratkan kepada jemaah lain bangun dulu, supaya mungkin duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat, kan? Kemudian dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia angkat mic ni, dia kena lantik khalifah yang baru, imam yang baru. Kalau seorang imam dia tak faqih dalam solat berjemaah, bila mana berlaku situasi sedemikian, maka akan haru biru solat berjemaah tersebut. Sebab itu kriteria utama, kelayakan utama yang perlu kita lihat dalam solat berjemaah adalah kena cari orang yang faqih. Antara contoh lain, ketika sebelum PKP, kami menunaikan solat berjemaah. Masa itu Imam Yusof jadi imam. Jadi dalam keadaan kita tengah sedap imam ni, tengah berimamkan Imam Yusof ni, tiba-tiba speaker bunyi nyaring. Speaker bunyi nyaring, sakit telinga betul. Kalau imam yang tidak faqih, dia akan bantai baca surah panjang, kan? Tapi bila imam yang faqih, alhamdulillah, salah seorang imam kita masuk imam yang faqih paling lama otai kita dalam masjid kita, kan? Jadi terus tengah lepas waladhdallin, terus Imam Yusof baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad Allahus samad, terus pendekkan bacaan. Jadi kita pun terus rukuk selepas itu. Ini antara contoh-contoh kenapa pentingnya imam yang faqih. Sebab kalau imam tu tak faqih, bila mana tengah bunyi berdesing tersebut pun kadang-kadang dia bantai je untuk baca panjang-panjang, sedangkan jemaah lain sakit telinga, kan? Jadi ini antara contoh. Contoh lain, kalau imam tu faqih, dia tak akan pakai pakaian yang bukan-bukan untuk dia jadi imam. Contoh, bila mana dia ke depan, dia akan pastikan pakaian dia paling kurang jubah lah, kan? Paling kurang jubah. Kalau dia nak pakai kain plekat pun, paling kurang dia terbalikkan, gajah duduk, gajah diri, gajah. Sebab apa? Sebab bila dia kat depan, jemaah belakang mesti tengok dia punya belakang, kan? Jadi bila imam pakai kain plekat, ada tulisan pula gajah duduk, jemaah kat belakang tu, oh imam ni pakai gajah duduk, kain plekat gajah duduk. Oh imam ni pakai kain sarung tenun biasa, kan? Jadi bila keadaan inilah, ini antara contoh. Bila seorang imam tu faqih, insya-Allah solat berjemaah tersebut akan lebih teratur. Sebab itu saya nak cadangkan juga kepada surau, kalau ada baiknya buat kelas khas untuk imam dengan Bilal. Tahu juga hukum hakam solat berjemaah ni. Sebab kalau imam kata batal, katalah imam je faqih, Bilal tak faqih, tiba-tiba imam terkentut, imam letak mic kat Bilal, dah tak tahu nak apa, kan? Jadi sebab itulah di Masjid Putra Nilai, alhamdulillah waktu zaman Imam Hamiduddin, beliau wujudkan kelas khas tahsin Al-Quran. Jadi kami Bilal setiap Selasa minggu kedua, minggu keempat, masa itulah sebelum PKP, kita memperbaiki bacaan Al-Quran dengan Dr. Nasir. Tapi bila mana saya ambil alih, saya nampak ini adalah satu peluang untuk kita bincang tentang perihal solat berjemaah. Jadi kami wujudkan pula kelas tahsin fiqh solat berjemaah berkaitan dengan solat berjemaah ni setiap hari Jumaat, minggu pertama, ketiga dan kelima, dengan Ustaz Najib Taha. Kita bincangkan kitab Qaulul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum. Jadi ini antara contoh, kalau surau boleh buat, bagus juga. Kalau boleh sediakan Imam Bilal wajib datang, ada seorang ustaz yang mengajar kita buku hakam solat berjemaah. Antara contoh lain, katalah imam tertambah rakaat,
ataupun imam terkurang rakaat, bagaimana keadaannya? Seorang imam yang faqih, dia tahu bagaimana cara nak buat. Jadi dalam kitab ni ataupun buku ni ada perbincangan juga berkaitan dengan bagaimana keadaan imam tertambah rakaat, bagaimana imam terkurang rakaat. Tapi ala kulli hal, apa yang perbincangan kita pada ketika ini adalah yang pertama, lebih layak untuk jadi imam adalah orang yang faqih. Kedua adalah orang yang lebih mahir bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kalaulah dia sama-sama faqih, sama-sama belajar, jadi siapa yang kedua layak adalah orang yang paling faqih, yang paling mahir bacaan Al-Quran. Bukan orang yang paling sedap suara dia, bukan orang yang paling banyak hafal Quran, bukan. Tapi orang yang paling mahir bacaan Al-Quran. Mahir dari sudut tartil, gaya dia baca, dari sudut tajwidnya bagus. Ini antara kriteria yang kedua jika sama-sama faqih. Kalau sama-sama mahir bacaan Al-Quran, maka step yang ketiga adalah orang yang lebih warak. Orang yang lebih warak daripada kita. Warak ni tuan-tuan tahulah dalam bab kesufian. Dalam bab kesufian katalah antara contoh orang warak ni, dia tidak mempermain-mainkan binatang. Kadang-kadang dia antara kita kan bawa kereta, tengok ada anjing tepi jalan, saja nak kacau anjing tu supaya anjing tu lari. Ataupun kita ada kucing, kita acah dia, kita tak ada makanan pun, kita kata kucing tu datang tapi tak ada makanan. Ini antara akhlak kita. Bagaimana kita nak tengok seorang itu warak ataupun tidak. Kalau dia warak, dia takkan melakukan perkara-perkara tersebut. Yang keempat, kalau dia warak, sama-sama warak juga, maka kita tengok siapa yang lebih dahulu hijrah atau menunaikan haji. Kita cek, kau pergi haji dulu, jadi kau lah imam. Itu kalau dalam sama-sama ataupun warak. Kalau sama-sama hijrah, ini zaman hijrah ni zaman Rasulullah. Kalau zaman kita ni, siapa yang paling dahulu haji? Sama-sama juga pergi haji. Jadi kita tengok pula orang yang lebih dahulu masuk Islam. Orang yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau kita lahir-lahir dari Islam, kita tengok orang yang berbangsa Arab, ada keturunan Arab. Kalau sama juga, tengok anak-anak orang yang soleh dan alim. Kalau dua-dua ada dua orang alim, tapi yang ni anak ayah dia orang biasa, yang seorang ni ayah dia orang alim, orang soleh, jadi dialah yang layak jadi imam. Kalau sama juga dua-dua anak orang yang soleh dan alim, maka kita tengok orang yang masyhur dengan kebajikannya, dia terkenal dengan kebajikannya, selalu tolong orang, selalu sedekah. Kalau sama juga masyhur dengan kebajikan, tengok pula siapa yang lebih bersih pakaiannya. Kalau sama pula lebih bersih pakaiannya, sama bersih pakaian, siapa bersih badannya. Kalau siapa sama bersih badannya, maka kita tengok siapa lagi pandai. Kalau sama juga siapa lebih pandai, maka tengok siapa yang lebih baik suaranya. Lebih baik suara last, tak last. Bukannya lunak suara tu yang utama. Tapi banyak masjid surau, bila mana jawatan kuasanya tidak memahami fiqh solat berjemaah, maka inilah yang berlaku. Hanya lebih mementingkan suara yang sedap daripada hal ehwal solat berjemaah. Dan yang akhir sekali, dalam sekitar Sabil Mutahin tersebut, kalau dia sama juga level suara dia, maka tengok siapa yang paling elok paras rupanya ataupun paling tampan dan kecap. Inilah antara perbincangan-perbincangan berkaitan dengan seorang imam, kelayakan seorang imam. Jadi tuan-tuan, dalam memilih imam ni ataupun dalam hal ehwal imam ni ada macam-macam hadis. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan berkaitan dengan imam. Ada berbagai-bagai hadis nak menggambarkan bahawa seorang imam tu perlu betul-betul terdiri dalam kalangan orang-orang yang faqih, orang-orang yang memahami dalam hal ehwal solat berjemaah. Okey, itu berkaitan dengan kelayakan imam ataupun berkaitan dengan hal ehwal imam. Kita tengok pula masa yang ada ni, kita sempat kita tengok pula berkaitan dengan sutrah, sunnah sutrah yang dilupakan, iaitu daripada nota yang ke-25. Nota 25, sunnah sutrah yang dilupakan. Daripada Musa bin Talhah, daripada bapanya berkata, bersabda Rasulullah SAW, jika seseorang dari kamu telah meletakkan penghadang seumpama pelana kuda, maka bolehlah ia salat tanpa menghiraukan orang yang melintas di belakang penghadang itu. Tuan-tuan,
yang dirahmati Allah sekalian, ini antara perkara yang sangat jarang kita lakukan pada saat ini. Kita solat, kita letak sutrah di depan. Sutrah ni apa? Sutrah ni penanda ataupun penghadang kita solat. Katalah kalau tuan-tuan kan, sutrah ni dia ada 6 kriteria dia. Pertama sekali, sutrah yang paling baik adalah mihrab. Bagi imam, dia ada mihrab dia. Mihrab kalau macam ni tak dikira mihrab sangatlah. Mihrab kalau tuan-tuan boleh search ataupun di buku ni gambarnya pun terpotong sikit. Dia ada satu ruangan kecil kan di depan tu. Kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram Madinah Nabawi ada bahagian ni mihrab. Ruangan kecil untuk imam, memang tak ada orang boleh lalu depan. Dinding yang paling last kan. Itu mihrab. Kemudian kalau mihrab tak ada, sutrah yang paling baik adalah dinding. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan datang ke surau-surau, masjid-masjid mana tuan-tuan nak solat sunat, afdal penuhkan ruang depan. Jangan tuan-tuan datang solat sunat, tuan-tuan solat sunat tengah-tengah. Afdal bila mana datang ke rumah-rumah Allah, bila nak solat sunat, terus ke saf utama. Itu step yang kedua dalam sutrah. Step yang ketiga adalah tiang. Kalau dinding dah penuh, saf tamu ni semua penuh, maka tiang. Carilah tiang, kita ada berapa tiang. Jadi tuan-tuan boleh solat di belakang tiang. Kalau solat untuk tiang ataupun satu yang kita pacak kat depan ni, dia kena dikanankan sikit ataupun dikirikan sikit. Ada hadisnya yang saya bincangkan dalam kitab 60 Nota Solat Jemaah. Itu yang ketiga. Kalau tak ada tiang, tempat tu lapang. Katalah tuan-tuan pergi tuan-tuan main bola ataupun tuan-tuan pergi padang pasir, tak ada apa-apa. Jadi tuan-tuan ambil satu kayu, atau satu tongkat, pacakkan di depan, di belah kanan sikit, ataupun belah kiri sikit. Ini step yang keempat. Kalau tak ada juga, maka yang kelima adalah hamparan salat. Sejadah yang kita ada ni, apa-apalah, kalau kita ada ridak, kalau kita ada kain plekat, kita boleh buat sebagai penanda. Dan yang keenam, kalau tak ada hamparan salat, kita buat garisan di depan. Ini step-step sutrah yang kita semakin lupakan. Waktu saya pergi di UAE, Dubai 2 tahun lepas, yang saya perhatikan, setiap masjid tu ada sebahagian masjid ni tak ada tiang pun, tapi setiap masjid tu mesti akan ada satu bongkah kayu sutrah. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke negara-negara kan, ada beberapa masjid dan surau, dia ada sediakan bongkah kayu atau sutrah untuk di tepi-tepi dinding. Kalau kita biasa ada rehat kan, tapi dia ada satu bentuk ukiran macam kubah, dia letak kat tepi-tepi dinding. So kalau ada orang nak solat sunat di belakang ni, jemaah tersebut akan ambil bongkah kayu tu, letak di depan. Ini bukan bongkah kayu Syiah tu, bukan yang tempat sujud tu, bukan, tapi yang di depan. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, ada saya bagi gambar contoh. Ataupun kalau tuan-tuan pergi Masjid Putra Nilai, sekarang ni kita, sebabkan kita tak ada mihrab, tak ada mihrab yang sesuai, jadi kita letak di depan tu bongkah kayu. Kalau tuan-tuan perasan lah, di depan tempat solat imam tu. Jadi ini antara sunnah sutrah yang dilupakan oleh kita sekarang. Sebenarnya dalam solat berjemaah ni, sebelum memulakan solat jemaah, dia ada 4 sunnah utama. Pertama, azan. Tak kira lah tuan-tuan ada di rumah ke, contoh macam PKP kita tak boleh keluar ke masjid. Pertama, kita kena azan. Kedua, iqamah, iqamat, kita kena iqamat. Ketiga, kita merapikan saf. Merapikan saf dan arti kata meluruskan saf, ada 3 perkara. Merapikan saf maksudnya adalah kita meluruskan saf. Kedua, kita merapatkan saf. Waktu kita boleh rapat lah, sekarang tak boleh rapat, tak apa. Yang ketiga, menyeimbangkan saf. Ada setengah jemaah, bila dia masuk pintu, katalah dia masuk pintu sana, dia penuhkanlah bahagian sebelah kanan ni, sedangkan bahagian sebelah kiri masih lagi kosong dan tak seimbang kiri dan kanan. Ini banyak berlaku di masjid dan surau. Jadi sebab tu bila kita nak datang solat berjemaah, kita tengok saf tersebut seimbang atau tak. Seimbang atau tak. Kalau tak seimbang, kita cuba seimbangkan kiri dan kanan. Ini perkara ketiga. Dan perkara yang keempat adalah sutrah. Kita meletak ataupun kita menjadikan sesuatu sebagai penghadang di hadapan kita. Jadi ini nota yang ke-25 yang ingin saya kongsikan pada malam ini.
Kemudian kita tengok nota ke-37, iqamah milik imam. Pada muka surat 129 ni ada bincangkan berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muazzin itu bertanggungjawab menentukan waktu azan, sedangkan imam pula bertanggungjawab menentukan waktu iqamah. Apa maksud dia? Maksudnya di sini tuan-tuan, bagi seorang muazzin atau bilal, kalau kita nak iqamat, kita bukan berpandukan pada jam, katalah dah tinggal masa kan, bukan kita berpandukan pada jam, tapi kita kena minta izin imam yang bertugas tu. Kata kat imam, "Mam, boleh qomat dah?" Kalau imam kata boleh, barulah dia qomat. Bukannya imam tak kata apa, dia terus qomat. Ini satu sunnah yang antara juga sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi bagi bilal, sebelum qomat minta izin dulu pada imam. Walaupun mula-mula mungkin tuan-tuan rasa pelik kan, tapi inilah perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita tahu, rumah Rasulullah ataupun bilik Rasulullah betul-betul bersebelahan dengan Masjidin Nabawi. Jadi bila azan, Bilal azan, Sayyidina Bilal azan, Nabi SAW akan solat sunat di rumah, sedangkan para sahabat yang lain solat sunat di masjid. Jadi selepas Nabi solat sunat di rumah, Bilal akan keluar, pergi ketuk pintu Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku iqamat?" Dalam buku ni ada sebut. Maka Rasulullah kata, "Ya, boleh iqamat." Maka Bilal pun iqamat. Ketika mana qad qamatis salah, barulah Rasulullah masuk untuk merapikan saf. Inilah antara beberapa sunnah yang kadang-kadang kita terleka bila mana kita tidak mempelajari tentang hukum hakam solat berjemaah. Jadi lepas ni bagi muazzin nak iqamat, minta izin imam. Imam boleh tak iqamat, barulah kita iqamat. Jadi ini nota yang ke-37. Apa lain? Kita tengok lain. Nota ke-38, waktu untuk bangun ketika iqamah. Katalah bila iqamat, bila tuan-tuan yang dah datang ni, bila kita nak bangun iqamat. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Qatadah, daripada bapanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekiranya iqamah sudah dilakukan, maka janganlah kamu bangun, melainkan kamu semua telah melihat aku keluar dari rumah masuk ke masjid." Dalam kitab Qaul Tam fil Ahkam Imam wal Ma'mum ada sebut bahawa Rasulullah SAW ini keluar ketika mana lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah. Mana kata kalau dalam keadaan kita, mungkin kalau imam nak amal sunnah, mungkin dia boleh duduk dulu dalam bilik. So Bilal boleh minta izin imam di bilik. Bila imam izinkan, Bilal qamat, qad qamatis salah, imam keluar untuk mengimamkan jemaah. Ataupun kalau tak buat begitu pun, bagi jemaah yang lain, bila qamatis duduk dulu waktu mula qamat tersebut, qamatis salah, baru bangun untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Jadi ini antara sunnah-sunnah lain yang boleh kita amalkan lepas ni. Sikit lagi, dalam 3 minit ni kita tengok lagi sunnah lain yang banyak kadang-kadang kita tak perasan ada sunnah-sunnah. Kalau kita tengok di sini ada disebutkan dalam nota yang ke-57, zikir-zikir selepas solat, 196. Jadi dalam nota yang ke-57 ni, zikir selepas solat ni, kalau tuan-tuan perasan tadi imam kita baguslah, dia mengamalkan antara zikir-zikir selepas solat yang lengkap, iaitu bagi maghrib dan isyak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dan juga kemudian ayat kursi. Tapi saya nak sarankan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan sibuk sangat pun, jangan sekali tuan-tuan tinggalkan ayat kursi. Tuan-tuan jangan sekali tinggalkan ayat kursi kalau katalah kita sibuk sangat sekalipun. Sebab apa? Sebab ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tengok dalam
daripada Abu Umamah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selepas solat fardu, maka tiada yang menghalangnya memasuki syurga melainkan kerana dia belum mati. Mana kata insya-Allah bila tuan-tuan, bila kita semua ini mengamalkan ayat kursi setiap selepas solat fardu, insya-Allah Allah akan janjikan kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kalau sibuk sekalipun, tapi bagi imam memang afdal biarlah ikut turutan zikir tu. Kalau kita jadi imam, kita biar ikut turutan zikir yang sedia ada. Tapi kalau sibuk sangat sekalipun, jangan tinggalkan ayat kursi selepas solat fardu. Dan yang akhir sekali, yang boleh saya kongsikan daripada nota 58 adalah imam berpaling ke kanan. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di tempat solatnya melainkan sekadar waktu sehingga baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Maknanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat dia akan tetap, atau selepas salam dia akan, baginda akan tetap menghadap ke depan. Tapi bila saja Allahumma antas salam, tadi imam kita mungkin terlupa nak buat, jadi lepas ni boleh buat. Kalau lepas Allahumma antas salam, belok ke kanan, pandang ke kanan. Sebab apa? Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita jadi imam sebut pada zikir-zikir yang awal tu, Allahumma antas salam wa minkas salam, pusing ke kanan. Dapat Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas salam, pusing ke kanan. Jadi inilah antara beberapa sunnah yang boleh saya bahaskan dalam singkat waktu yang ada ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita datang solat Jumaat ni kita boleh amalkan. Dan dalam ni ada macam-macam lagi berkaitan hukum solat Jumaat yang tuan-tuan boleh bacakan, ataupun tuan-tuan boleh ambil manfaatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dalam menunaikan solat berjemaah ini, insya-Allah. Qul qauli hadza, terima kasih kepada Encik Wan Haji Azmi yang menjemput saya pada malam ini. Jadi mudah-mudahan ada barakahnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.